Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba maklum dalam grup. Kita nak mula dah sikit lagi. Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita mengambil masa sedikit untuk menyambung kembali ulang kaji kitab Matnu al-Bina'i wal-Asas. Kita sudah sampai pada perbahasan al-fi'l al-thulathi al-mulhaqu bil-fi'l al-ruba'i al-mazidi fihi biharfaini if'an lala. Kita dah sampai pada perbahasan fi'l thulathi, fi'l yang 3 huruf yang mulhaq dengan fi'l ruba'i mazid. Jadi sebelum ni kita bincang ruba'i mujarrad, fi'l ruba'i mujarrad atas wazan fa'lala. Lepas tu kita bincang perkara-perkara ataupun fi'il-fi'il yang mulhaq dengan fi'il ruba'i mujarrad.
Selepas tu kita bincang fa'il ruba'i mazid, fa'il 4 huruf yang ditambah 1 huruf. Tak. Selepas tu kita bincang fa'il yang mulhaq dengan ruba'i yang mazid 1 huruf tersebut. Baru je kita bincang. Hari ni kita nak masuk perbahasan apa? Perbahasan fa'il thulathi yang mulhaq dengan fa'il ruba'i mazid. Jadi sebelum ni kita bincang fa'il thulathi juga yang mulhaq dengan fa'il ruba'i yang mazid juga. Samalah. Yang sebelum ni dan yang ini sama. Cuma yang sebelum ni fa'il thulathi mulhaq dengan ruba'i yang mazid dengan 1 huruf. Jadi fa'il ruba'i itu mazid dengan 1 huruf, maka jadi 5 huruf. Fa'il thulathi tak, ditambah 2 huruf menjadi 5 huruf supaya diilhaqkan dengan yang tadi, yang ruba'i yang mazid 1 huruf. Hari ini ruba'i mazid dengan 2 huruf. Asalnya 4 tambah 2 jadi 6. Dan kita nak bincang beberapa bab yang dia 3 huruf tapi ditambah 3 huruf lain untuk diilhaqkan dengan fa'il thulathi yang fa'il ruba'i yang mazid padanya 2 huruf. Okey, itu. Boleh faham? Kita baca matan tu. Wasnani limulhaqi ihran jama. Dan dua bab lah. 2 bab daripada 35 bab dalam perbincangan kitab ini. Tak, yang mana 2 bab ini ialah 2 bab terakhir. Jadi kita sebut mula-mula dulu dalam kitab kita ni bincang 35 bab tasrif. 2 bab yang terakhir yang kita nak bincang ni, itulah 2 bab yang terakhir. Tak, okey. Wasnani limulhaqi ihran jama. Dan 2 bab lagi ialah 2 bab yang mulhaq dengan ihran jama. Yang mana ihran jama tu ialah fa'il ruba'i 4 huruf yang ditambah 2 huruf, maka jadi 6 huruf. Tak. Ni tengok baliklah yang lepas-lepas tu. Nak tengok balik supaya kita tak keliru. Boleh? Okey, kita baca al-babul awal. Bab yang pertama ialah yang dimaksudkan dengan ilhaq kat sini ialah fa'il thulathi yang ditambah 3 huruf supaya diilhaqkan dengan bab ini. Asal fa'il 3 huruf ditambah lagi 3 huruf jadi 6 huruf. Ditambah tu supaya dapat diilhaqkan dengan bab ini. Bab apa? Bab yang 4 huruf ditambah dengan 2 huruf. Bab ruba'i yang mazid padanya 2 huruf. Maka bila diilhaqkan, yang thulathi yang ditambah 3 huruf ini akan bertasarruf seperti mana tasarruf fa'il mazid 4 huruf yang ditambah 2 huruf tersebut. Maknanya bunyi lantunan, wazan tu samalah. If'an lala, yaf'an lilu, if'an lalan akan jadi sama. Sampailah dia punya isim alat. Okey. Al-babul awal if'an lala, yaf'an lilu, if'an lalan. Itu. If'an lala, yaf'an lilu, if'an lalan. Mauzunuhu maknanya isim. Atau fa'il yang ditimbang atas wazan ini ialah iq'an sasa, yaq'an sisu, iq'in sasan. Itu. Iq'an sasa, yaq'an sisu, iq'in sasan. Itu contoh fa'il yang ditimbang atas wazan if'an lala lah. Okey. Contoh lain ialah ishan kaha, ishan kaka. Ishan kaka, yashan kiku, ishin kakan. Makna ishan kaka ialah iswadda, menjadi gelap. Okey. Jadinya iq'an sasa ini tak
asalnya 3 huruf ditambah 3 huruf lagi. Begitu juga ishan kaka. Asalnya 3 huruf ditambah 3 huruf lagi supaya jadi 6 huruf. Jadi 6 huruf itu supaya dapat diilhaqkan dengan bab ihram jama' ataupun bab if'an lala lah. If'an lala, ihram jama' tu mauzun bagi if'an lala sebagaimana yang telah lalu. Boleh? Jadi ada beza tak antara ihram jama' dengan iq'an sasa? Ihram jama' ni apa? Ihram jama' ini ialah kalau kita tengok belakang tu lagi, kita tengok belakang tu lagi, kita sebut sebelum ni rubai mazid ada 3 bab, betul tak? Rubai mazid ada 3 bab. Rubai mazid ada berapa bab? 3 bab. Pertama, tafa'allala yatafa'allalu tafa'lulan. Contohnya tadahrraja yatadahrraju tadahrujan. Itu ditambah 1 huruf. Fa'allala ditambah ta kat depan. Tak. Okey, 2 bab lagi ditambah 2 huruf. Iaitu if'allala yaf'allilu if'inlalan. Contohnya ihram jama' ihram jimu ihram jaman. 1 bab lagi apa? If'alalla yaf'alillu if'inlalan iqsya'arra yaqsya'iru iqsya'araran. Okay, jadi pada rubai mazid 2 huruf, if'an lala yaf'an lilu if'in lalan, dia punya contoh dia ihram jama'. Yang sekarang kita bincang ni if'an lala juga bunyi dia wazan dia. Tak? Sini if'an lala, sini if'an lala, sini yaf'an lilu, sini pun yaf'an lilu. Jadi pada fa'al rubai mazid bunyinya if'an lala, mazid 2 huruf, if'an lala. Yang pada mulhaq juga if'an lala. Jadi sama wazan dia. Cuma ada perbezaan lah sebagaimana kita tengah banyak kali. Perbezaannya apa? Contohnya pada ihram jama', yang ihram jama' itu 4 huruf tambah 2 huruf. Ihram jama' itu 4 huruf tambah 2 huruf. Ihram jama' itu 4 huruf tambah 2 huruf. Tak. Pada ihram jama' tersebut, kedua-dua lam di belakang itu ialah lam asli. Dua lam di belakang itu ialah lam asli. Maknanya if'an lala, kan ada 2 lam tu, la 2 lam tu asliyah, huruf asli. Jadi ihram jama' jim dengan mim huruf asli. Kat sini if'an lala tak. Lam yang pertama lam asli, lam yang kedua lam zaidah, lam yang ditambah, bukan huruf asal. Jadi iq'an sasa pun sama. Iq'an sasa, sin yang pertama tu tak mewakili lam yang pertama asli. Adapun sin yang kedua ialah zaidah, ditambah. Jadi sekalipun rupanya sama, tak, tapi hakikatnya berbeza. Tu boleh. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahruf. Dan alamatnya ialah, alamat bab inilah, alamatu ay alamatu hadzal bab, an yakuna madhi, hendaklah fi'il madhinya ala 6 ahruf, terbentuk 6 huruf. 6 huruf tu macam mana? Tengok biziyadati. Jadi 6 tu dengan sebab apa? Dengan kita tambah 3 benda. Kalau pada mazid, tak, 4 tambah 2 jadi 6. Sini 3 tambah 3 jadi 6. Pada mulhaq 3 tambah 3. Itu ulang banyak kali dah. Mulhaq ni asalnya memang 3, ditambah 3 lagi. Tak sepatutnya dipanggil sebagai sulasi mazid lah, tapi tak panggil sulasi mazid, kita panggil mulhaq dengan rubai mazid istilahan. Pada sudut istilah ulama saraf. Ra'aikan istilah masing-masing lah ahlul fan. Saraf dia ada istilah dia, nahwu dia ada istilah dia. Tak. Marfu' dalam nahwu lain dengan hadis marfu' dalam mustalah hadis. Okey. Istilah masing-masing. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin. Sebab tu dalam ada satu video tu, siapa nama? Syekh apa nama Syekh tu? Dia Syekh tu Salafi dulu, lepas tu bertaubat jadi
Asy'ariyah. Siapa nama Syekh tu? Dia katalah bukan, kan kita biasa sebut yang tak boleh dikritik dua benda, Quran Sunnah. Betul lah tu, Quran Sunnah tak boleh dikritik. Sebenarnya ada benda lain tak boleh dikritik. Apa benda lain tu ni? Ilmu ni lah. Qama rajulun tu marfu', fa'il marfu' dengan dhammah. Nak kritik benda tu, kalau kamu kritik hancur lebur kaedah nahwu ni. Ustaz, saya fa'il bagi saya kalau isim mufrad dia marfu' dengan waw. Kat mana waw? Qama rajulun, mana waw? Tak ada waw. Tak, saya nak marfu' dengan waw. Itu kamu punya pasal lah, kamu hidup seorang-seorang diri kamu. Tapi kamu nak batalkan kaedah nahwu tak lepas. Boleh tak? Ustaz, saya ra'aitu Zaidan ni saya rasa nak masukkan dia dengan ya lah Ustaz. Sebab saya rasa pandangan saya lah dengan alam terbuka ni, tak, kita pun semakin maju Ustaz. Tak, saya rasa elok lah saya jadikan ra'aitu Zaidan masuk dengan ya. Saya pun mujtahid. Zaman sekarang ni semua orang boleh bercakap. Kalau kita buka ruang sampai tahap lagu tu, hancur lebur kaedah nahwu. Baik tak belajar lah. Atas kita nak baca baris apa, kalau kita baca baris tu aku punya pasal lah. Ni kaedah aku sendiri. Tak, jadi perkataan sebahagian mengatakan Quran dengan Sunnah tak boleh dikritik, betul. Tapi bukan sekadar dua tu, ada benda lain tak boleh dikritik. Saya ada di Kuantan, ada orang nak kritik. Nak kritik apa tu? Hakikat. Orang lain mari nak kritik. Tak, Ustaz Salah bukan ada di Kuantan sekarang, dia ada di Johor. Nak mencarut ni. Johor apa? Saya duduk kat sini. Jadi hakikat tu tak boleh dikritik. Ustaz, saya nak kritik lah. Saya nak panggil ni buah cempedak. Tak boleh dikritik. Benda tu hakikat yang berlaku. Hakikat diri kita ada. Ini air, ini muka, ini kopiah. Itu tak boleh nak kritik hakikat begitu. Tak, jadi bukan sekadar Quran Sunnah. Banyak lagi perkara tak boleh dikritik. Kalau dikritik buka ruang habis. Tu yang hari ni semua nak bercakap tu. Betul tak? Tu. Kita cakap pasal apa ni? Lagu mana sampai ke sana? Bismillah. Tu. Kritik tak? Jadi kaedah-kaedah ni pun sama. Kalau kamu kritik kaedah ni, jadi satu-satu kebenaran tu nak diukur melalui apa? Betul tak? Satu-satu kebenaran tu nak diukur melalui apa? Kalau kaedah ilmu ni semua dihancurkan, dilenyapkan, disebabkan apa tu, huriyah al-fikr, kebebasan berfikir. Tak? Okey, baca. Itu satu teringat ada seorang syekh tu sebut. Betul lah dia sebut tu. Bukan Quran Sunnah saja yang tak boleh dikritik. Melainkan ilmu-ilmu yang orang panggil apa, cabang kepada cabang. Yang tu boleh dikritik lah. Tapi kalau usul ilmu, kaedah ilmu, benda tu pun kita nak kritik, jadi tunggal langgang habis. Kita tak boleh nak nilai satu-satu kebenaran tu melalui kaedah. Sebab kaedah aku begini, kaedah kamu begitu. Sebab tu kalau kita nak berdebat, mesti manhaj yang kita bawa untuk menilai kebenaran ataupun mencari kebenaran antara kita kedua tu sama. Kalau manhaj saya lain, manhaj kamu lain, dalam menilai kebenaran, saya guna kaedah lain, kamu guna kaedah lain, baik tak payah berdebat. Sebab akhir sekali habis berdebat, dua-dua kata aku betul, dia yang kalah pun kata dia betul. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 6 ahruf bi ziyadatil hamzah fi awwalihi wan nuni bainal aini wal lam wa harfin akhar min jinsi lam fi'lihi fi akhirih. Jadi wa alamatuhu, dan alamat bagi bab ini, an yakuna madhihi, hendaklah fa'il madhinya ala 6 ahruf, dibina dengan 6 huruf, dengan cara bisababi ziyadatil hamzah fi awwalihi, kita tambah hamzah kat depan. Jadi contohnya dalam kitab kita sebut apa? Iqa'ansasa, asalnya ialah qa'insa. Yaqa'asu qa'ansan. Qa'insa tambah hamzah kat depan. Wan nuni bainal ain wal lam, lepas tu tambah nun di antara ain dengan lam. Jadi qa'insa.
qa'isa atau wazan fa'ila. Fa'ila. Jadi antara ain dengan lam, iaitu kat sini antara ain dengan sin. Kita tambah satu huruf, iaitu huruf apa? Huruf nun. Huruf nun. Ini kalau tulis elok kat kertas nampak jelas lah. Wa harfin akhar min jinsi lami fi'lihi fi akhirih. Huruf yang ketiga kita tambah ialah huruf yang sama dengan lam fa'il. Jadi qa'isa, fa'ila. Lam fa'il berbetulan dengan sin. Maka tambah satu lagi sin. Akhir sekali terbentuklah iq'ansasa, iq'ansisu, iq'insasan. Boleh? Asalnya qa'isa. Wa bina'uhu limubalaghati lazim. Dan binaan ini untuk mubalaghati lazim. Ini pun saya dah terang banyak kali dah. Makna lazim tak perlu kepada maf'ul lah, dia tak pergi kepada maf'ul bihi. Mubalaghah makna melampau-lampau maknanya. Li'annahu yuqal, ini ilah ni, li'annahu tu nak beritahu kenapa dinamakan binaan ini untuk mubalaghatul lazim, kegunaannya untuk li mubalaghatul lazim. Li'annahu yuqal, kerana dikatakan qa'asar rajulu. Bila kita sebut qa'asar rajulu, tapi syarih kritik lah. Syarih kata yang tepat qa'isa atau wazan fa'ila, bukan qa'asa. Banyak syarih kritik ni. Saya ada syarah turas tak tengok. Kadang ulama semasa ni tak banyak kritik ni. Yalah, aku kita tak kaji sampai ke lumat sangat. Sekali kita tak jumpa, kita kritik terus. Wallahu alam. Dia ada syarah juga ke atas kitab matan bina ni yang turas ulama yang dahulu kala karang. Ini yang semasa ni. Qa'isa asalnya qa'isa ataupun qa'asa. Qa'asa ar-rajulu makna idza kharaja sadruhu fil jumlah. Fil jumlah tu makna fil qillah, sedikit. Bila mana keluarnya dada seseorang fil jumlah, dalam keadaan sedikit. Keluar sikit. Wa yuqal, dan dikatakan juga iq'ansasar rajulu. Bila disebut iq'ansasar rajulu maknanya idza kharaja sadruhu wa dakhala dhahruhu mubalaghatan. Bila mana keluar dadanya dan zahar belakang itu masuk. Maknanya yang ini ke depan sangatlah. Sakit lah ke mana tak tahulah, tapi depan sangat. Tadi depan sikit je, yang ni depan betul depan. Itu dia panggil iq'ansasar rajulu. Boleh? Selesai kat situ. Al-babus tsani, bab yang kedua. Bab yang kedua ni apa? Bab yang sulasi yang ditambah 3 huruf untuk dililhaqkan dengan if'an lala ataupun ihram jama. If'an la, yaf'an li, if'an la'an. Tu if'an la, tu alif kat situ tu diubah daripada ya. Asalnya ya tu if'an lai gitu. Lepas tu diubah jadi alif lah, sebab sebelum tu bagi atas, maka disebut if'an la. Cuma alif tu pun dalam bentuk ya. Alif dalam bentuk ya, tapi alif sebab tu macam if'an la. Kalau ya kita sebut if'an lai. Cuma asalnya if'an lai, diubah jadi if'an la. Yaf'an li, sebab tu jadi yaf'an li. Li tu ya belakang tu. Sebab apa? Sebelum tu memang ya dah, cuma telah diubah jadi alif. Yaf'an li if'in la'an. If'in la'an, hamzah belakang tu an tu juga diubah daripada ya. Sebab apa? Sebabnya ialah hamzah itu duduk di akhir kalimah dan selepas daripada alif yang ditambah. If'in la'an, la'an, la'an. Okey, la tu panjang, ada alif tak? Alif tu jumpa mana tu? Pada fa'il apa tu? Madhi tak ada. If'an la tak ada, sebab ada asal ya tu. Yaf'an li tidak ada alif.
Maka bila sebut if'illaan, maka alif itu yang ditambah. Jadi hamzah kat belakang tu bila mana hamzah tu asalnya ya, asalnya ya. Jadi bunyinya if'illayan gitu. If'illayan. Tapi disebabkan ya kat belakang dan ya tu pula berada selepas alif yang ditambah, maka ya itu diubah jadi hamzah. Mauzunuhu contohnya ialah islanqa, yaslanqi, islinqaan. Jadi islinqaan tu asalnya ialah islinqayan. 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 Tak disebabkan belakang tu ialah ya asalnya. Islinqayan. Lepas tu sebelum ya tu ada alif yang ditambah. Alif tu ditambah selepas qaf tu, maka ya tu kita ubah jadi hamzah, maka bunyilah islinqaan. Susahlah juga. Dia tak susah sarah ni, dia banyak benda nak kena ingat. Qawluhu mawzun. Okey, contoh lain ihran ba yahran bin dalam syarah. Ihran ba yahran bi ihrin ba'an. Kita sebut ihram ba ar-rajulu. Maknanya dia tu menentang di atas zahar belakang dia, dan kadang dia angkat kaki dia menghadap ke langit. Itu disebut ihram ba ar-rajulu. Telah terlentanglah seorang lelaki dalam keadaan dia punya kaki dia arahkan ke langit. Ataupun makna lain bagi ihram ba ar-rajulu, maknanya dia bersedia untuk marah dan untuk mengamuk, untuk buat kerja jahat lah. Tu. Jadi banyak makna jugalah bagi satu-satu kalimah fa'il tu. Selesai, tak ada masalah. Wa alamathu, dan alamatnya ialah an yakuna madihi ala sittati ahrufin. Hendaklah fa'il madinya terbina atas 6 huruf. Ini jelaslah. Tapi ingat 6 huruf sebab 3 tambah 3. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Hamzah duduk di depan satu. Wan nuni bainal aini wal lami. Dan juga tambah nun di antara ain fa'il, yang mana ain fa'il kat sini ialah lam, dan juga lam fa'il, yang mana lam fa'il kat sini ialah qaf. Contohnya apa? Islanqa asalnya ialah salaqa. Islanqa asalnya ialah salaqa. Tambah hamzah kat depan. Lepas tu kita tambah nun. Nun tu antara ain fa'il dengan lam fa'il. Jadi salaqa fa'ala, salaqa fa'ala, ala laqa. Okey, antara laqa tu, antara ain dengan lam tu tambah nun. Tak. Satu lagi tambah apa? Wal ya'i fi akhirih. Lepas tu kita tambah ya kat belakang. Tubiklah, keluarlah bunyi islanqa. Tu. Wa bina'uhu lil lazimi. Lepas ni kita baca matan ni, tak apa. Matan apa? Bina'ah matan apa? Inzi, matan tasrif inzi. Tasrif inzi ni, kalau syarah Khailani tu nampak mudah baca sendiri, faham dah. Dia ada satu lagi syarah yang agak rumit. Imam Jurjani. Mungkin kalau saya baca pun saya akan rujuk Jurjani tu lah untuk syarah. Nampak sedap sikit lah. Okey, baca. Wa bina'uhu lil lazimi nahwu islanqa zaidun. Islanqa zaidun idza nama ala dhahrih. Ni guna kitab ni, saya tak guna PDF lah. Tak guna tab ni. Sebenarnya baca kitab lagi seronok. Tab ni dia sakit mata, jangan-jangan sakit mata. Cahaya tu lah. Tapi tab ni mudah lah. Bagi mana-mana tak bawa kitab. Tapi kadang berdoa je. Doa tengok benda lain. Tu. Tapi paling tidak pun kitab tu ada dah dalam tab tu. Baca tak baca tu nombor 15. Okey, baca. Nampak kemas sikit lah. Wa alamatuhu an yakuna madihi ala sittati ahruf. Alamat bagi bab ini
Sebab tu yang kita baca apa tu, kita baca Ta'lim wa Muta'allim, dalam Bidayah Hidayah pun dalam syarah tu disebut Maraqil Ubudiyah tu, ada juga kalangan ulama yang menyuruh kita ni memakai pakaian yang kemas, yang smart. Maknanya kalau zaman ini pakai kereta yang mewah, rumah yang besar, supaya orang nampak keagungan agama tu. Orang tidak anggap lekeh pada orang yang mengajar ataupun berdakwah tu sendiri. Itu satu sudut lah. Tapi jangan sampai timbul perasaan yang tidak elok dalam hati, itu je lah. Dalam masa sama jangan kita melekeh sebahagian orang lain. Rezeki ni masing-masing yang telah tentukan. Bukan semestinya mengaji bidang lain tu akan kaya, ataupun mengaji agama akan miskin, tak. Kita dah tengok dengan mata kepala kita, keliling kita, ustaz-ustaz yang cukup-cukup makan pun ramai. Tapi yang ambil SPM, yang ada degree master pun, yang ala kadar pun ramai juga. Ustaz yang senang pun ada, keretanya bel paya Alphard, apa nama kereta dah, kereta mewah-mewah lah. Nak kereta besar-besar, rumah besar, ada juga. Lepas tu yang bidang-bidang lain yang senang pun ada. Jadi tu rezeki lah. Rezeki masing-masing. Yang bincang bab dunia tak habis. Dunia dia semakin cari, dia semakin tak puas. Semakin dapat, dia nak lagi. Dia memang tak akan puas. Sebab tu kena pengisian agama tu, supaya duit yang kita ada tu kita tahu nak salurkan ke mana. Tu. Wa alamatu an yakuna madhihi, kalau tak tahu dia makan dia dengan anak-anak, tak ada nak bagi mak ayah ke, abang adik ke, kawan ke, jiran ke, yang susah-susah, tak ada. Dia seorang ni, perut dia, perut bini dia, perut anak-anak dia. Lagi lah dia bagi anak dengan bini ni jenis makan seorang terus lagi teruk. Tak, tu. Dunia memang tak akan puas. Memang begitu, sifat dunia begitu. Kalau tidak dididik memang duit banyak pun gitu. Wa alamatuhu an yakuna madhihi, satu lagi ni hobi orang muda ni. Kita kena start hobi kita start dari muda ni. Umur bayi-bayi saya ni dalam 20-an, 30-an, kena start dah dengan hobi yang baik, menuntut ilmu. Sebab bila kalau tua baru nak menuntut ilmu ni, takut tak lekat. Tapi kalau kita bimbing daripada kecil, kita pun dah ada asas, waktu tua kan kita boleh terus belajar dan kita boleh mengajar. Tak adalah menyesal hidup kita. Ni akhir umur barulah ya Allah nyesalnya tak belajar dulu. Sepatutnya kalau aku belajar boleh dah mengajar sikit-sikit orang kampung, masyarakat. Sebab waktu tu duit dah ada. Duit dah ada, kereta dah ada, motor dah ada, rumah dah ada, anak-anak dah habis belajar. Nak buat benda lagi? Kita nak berkhidmat lah. Khidmat untuk masyarakat. Nak menolong, dah badan tak larat dah, nak menolong kuat-kuat. Dah makin berumur. Jadi tolong masyarakat dengan ilmu. Mengajar, bayar, orang bagi duit, tak bagi duit, tak ada isu. Aku dah ada kereta, ada motor, dah semua lengkap lah. Tapi kalau ilmu tak ada, cuba tengok mak ayah kita sekarang ni. Dah ada kereta, dah motor, tak ada, dia tak fikir benda lain dah. Dah sampai satu umur lagu tu tak fikir benda lain, dah fikir nak berkhidmat untuk masyarakat, nak beramal, tu je lah. Tapi kalau tak ada ilmu, tak boleh nak beramal dengan sah, dengan molek. Kita sayang lah, dah menuntut ilmu tapi tak ajar elok. Lepas tu tak ada ruang untuk kita berkhidmat untuk masyarakat. Tak boleh ajar anak-anak jiran ni ngaji. Nak bagi duit, bagi, tak nak bagi sudah. Yang penting orang kampung kita reti mengaji. Gitu. Tak. Tu bismillah, insyaallah la khair insyaallah. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 harufin bi ziyadati al-hamzah fi awwalihi wan nun baina al-ain wal lam. Itu selesai. Wa bina'hu lil lazimi nahu islan qazaidun. Binaan ini untuk lazim. Maknanya tak perlu pada maf'ul lah. Selepas fa'il tu fa'il, lepas tu tak ada maf'ul bihi. Islan qazaidun idza nama ala dhahri. Dia tidur atas belakang dia. Mana melentang tak? Itu islan qa. Ini kalau kita buat ayat ni, hantar ketuk guru, power budak ni. Dia tak sebut nama, dia sebut islan qazaidun, islan qa Muhammadun, islan qaitu ana. Okey. Selesai kat situ. Boleh.
Allah. Okey, masih lagi aqsamul fi'li thamaniyah. Saya tengok tadi aku punya nak habis dah kitab ni. Punya selai lagi kalau matan tu. Okey, aqsamul fi'li thamaniyah tu. Ada soalan tak sebelum kita masuk? Ni mudah buat ni mudah. Satu lagi perasaannya Allah Ta'ala campur. Macam adik-beradik saya seorang yang jadi minat ni. Kok lain taklah minat mana. Tak. Syukur Allah Ta'ala bagi minat, kita raikan. Kita syukuri rasa yang Allah Ta'ala bagi tu dengan terus kita belajar. Terus pupuk minat tu semakin, supaya makin besar. Kita jaga dalam jiwa kita. Jangan Allah Ta'ala bagi rasa minat, lepas tu kita tak jaga, sekali hilang benda tu. Sebab jangan-jangan Allah Ta'ala bagi rasa minat mengaji ni pada anak muda seumur sebaya kita. Kadang orang duduk sibuk cari duit tu penting juga, tapi sampai tak ada anak mengaji ni, itulah kita nak kata pun yalah. Kadang-kadang ada je waktu alasan ni, minat pun tak ada. Tu kena syukur lah. Bila Allah Ta'ala bagi rasa minat tu sungguh-sungguh. Cuba saya pagi boleh? Tak boleh khatar ni rasa tak larat. Saya tadi pergi ke Balok untuk kemas sekolah lah. Budak-budak nak masuk ni, kalau tak ada aral melintang PKP sebab MUIB Majlis Agama tak keluar peraturan baru lagi ni. Jadi ikut yang lama, diorang budak-budak masuk 24 ni, Isnin minggu depan ni dah kat Balok. Marilah sekolah tu lawa. The view pantai. Duduk kat tingkat atas tu nampak pantai terus. Dia asalnya Muara Bishtizak, sebelah Deru Bishtizak di Balok. Saya duduk dalam tu lah buat sementara ni. Mari area tu roger lah. Mari rumah pun boleh, InsyaAllah. Okey, aqsamul fi'li thamaniyah. Mungkin dalam sekali dua lagi khatam lah kita ni. Aqsamul fi'li thamaniyah tu, memang nama bab ini yang kita nak bincang ni, babnya ialah al-aqsamu thamaniyatu. Bahagian-bahagian yang 8. Dikatakan bagi bahagian-bahagian ini ialah bahagian-bahagian yang 8. Mungkin ini pun mustalah lah di sisi mereka. Dikatakan sebagai bahagian-bahagian yang 8. Apa bahagian yang 8 tu? Baca. Summa'lam. Okey, pembahagian yang nak dibuat ni kepada 8 ini ialah pembahagian pada sudut selamat ataupun tidak selamatnya satu-satu fa'il. Jadi sebelum ni kita dah belajar sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Sampai situ je lah. Kita ada khumasi khumasi mujarrad, khumasi mazid ada. Khumasi tu disebabkan 4 huruf tambah 1 huruf. Maknanya rubai jugalah, dia tambah 1 huruf jadi 5. Ataupun sudasi 4 huruf tambah 2 jadi 6. Tak ada yang asal 5, asal 6 tak ada. Okay, jadi pembahagian kat sini lah pembahagian pada sudut selamat ataupun tidak selamat satu-satu fa'il tu. Selamat satu-satu fa'il tu maknanya apa? Huruf asal dia, saya ulang, huruf asal dia, saya ulang lagi, huruf asal dia selamat daripada huruf-huruf illah, huruf penyakit, alif, waw, ya, dan selamat daripada huruf hamzah, dan juga selamat daripada huruf sabdu. Mana selamat daripada sabdu lah, daripada tad'if. Huruf asal, kita ambil iktibar dengan huruf asal. Kalau huruf tambahan, asal 3 huruf ditambah 1 huruf. Huruf yang ditambah tu huruf hamzah ke tak, atau huruf illah ke, tidak ada masalah, kekal. Fa'il tu kita panggil fa'il yang salim, yang selamat. Sebab fa'il yang selamat, makna salim kat sini, ialah ma salimat hurufuhul asliyah. Fa'il yang selamat huruf-huruf asalnya. Dengan mana kalau huruf tambahan tak selamat, tak ada masalah. Huruf tambahan tu huruf illah, huruf penyakit alif, waw, ya ke, ataupun huruf hamzah ke, tidak ada masalah. Kekal fa'il tu dianggap sebagai fa'il yang selamat. Boleh? Okey. Jadi keluar 8 pembahagian sudut selamat tak selamat ni. Sebab apa? Begini. Fa'il ni dia ada 2. Selamat, tidak selamat.
Tak. Selamat ni pula ada dua. Salim ada dua. Sulasi mana? Rubai. Lepas tu yang ghairu salim yang tidak selamat juga ada sulasi 3 huruf dan juga rubai. Dah berapa? 4 kat situ tak? 4 ni pula dia akan pecah 2 setiap satu. Sebab apa? Sebab yang sulasi yang salim dan sulasi, tak, dia akan pecah sulasi mujarrad, sulasi mazid. Yang salim yang rubai juga akan pecah rubai mujarrad, rubai mazid. Kita pindah sebelah yang ghairu salim, tidak selamat. Samalah. Ghairu salim ada sulasi, ada rubai. Ghairu salim sulasi ada yang sulasi mujarrad, sulasi mazid. Ghairu salim yang rubai ada ghairu salim rubai yang apa tadi? Sulasi, dan juga ada yang mazid. Tak? Tu. Maka keluarlah 8. Dia tulis satu-satu tu. Tak ada masalah pun. Saya saja nak sebut. Yang pertama apa? Yang pertama sulasi mujarrad salim. Saya udahlah. Sulasi mujarrad salim. Sulasi 3 huruf. Mujarrad mana huruf tu 3 saja, bukan 3 tu huruf asal, tidak ada tambahan. Lepas tu dia salim, selamat. Selamat tadi lah, selamat daripada huruf asli, huruf asli terselamat daripada huruf illah, huruf hamzah dan juga tad'if. Jadi kita ada sulasi mujarrad salim, sulasi mujarrad ghairu salim, sulasi mazid fihi salim, sulasi mazid salim, sulasi mazid fihi ghairu salim, rubai mujarrad salim, rubai mujarrad ghairu salim, rubai mazid fihi salim, rubai mazid fihi ghairu salim. Keluar 8. Mudah je. Dalam kitab tu pun ada sebut. Boleh? Okey, baca. Summa alam, macam matan tu. Summa alam. Kemudian ketahuilah. Summa tu litartib. Maknanya selepas kamu tahu, aku terang panjang lebar tu. Tak, kemudian kamu tahu pula apa yang aku nak terang sekarang ni. Kesimpulan bagi yang lepas lah ni. Summa alam, kemudian kamu ketahuilah wahai pendengar ataupun wahai pelajar, annal fi'la, sesungguhnya fa'al itu, al-munhasira fi hadhil al-buabi, fa'al yang terfokus pada bab-bab ini, pada banyak isyaki, pada 35 bab ini. Tak, bab-bab yang terfokus pada 35 bab ini, imma 35 bab yang telah kita belajar ni terpecah pada 8 pula kalau nak bahagilah. Imma sulasi mujarrad salimun, sama ada sulasiyun mujarradun salimun. Tu. Contohnya apa? Karuma. Karuma atau wazan fa'ula. Karuma. 3 huruf asal dan tidak ada padanya huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada tad'if. Maka tak, kita panggil sulasi mujarrad yang salim, selamat. Syariba atau wazan fa'ila, sama. Tak, 3 huruf yang selamat daripada huruf illah, daripada hamzah, daripada tad'if. Tad'if ni ada sabdu macam syadda. Sini tidak ada lah sabdu tu. Syariba. Daraba atau wazan fa'ala pun sama. Yang pertama selesai. Dan dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh karumah kan. Wa imma sulasi mujarrad, ataupun wa imma dan sama ada sulasi mujarrad ghairu salim. Sulasi mujarrad tak, cumanya ghairu salimin. Nahwu contoh dia bagi wa'ada atau wazan apa? Wa'ada fa'ala. Jadi wa'ada ni 3 huruf. Dia itu mujarrad, tidak ada huruf tambahan. Tapi dia itu ghairu salim, tidak selamat. Kerana pada huruf asalnya iaitu fa'ala atau wazan fa'ala atau wazan fa'ala, fa'al itu waw. Fa'ala wa'ada. Berbetulan dengan fa' ialah waw. Waw tu huruf illah. Maka dia panggil sebagai ghairu salimin. Mudah je ceritanya. Waritha contoh lain. Waritha atau wazan fa'ila. Waw kat depan tu. Berbetulan dengan fa'ul fa'il, fa fa'il.
Tak, juga ghairu salim. Wahuda atas wazan fa'ula, juga ada huruf illah kat depan, wahuda. Ataupun qala yaqulu, asalnya qawala. Ala kulli hal kita sebut qala. Tak ada alif, maka alif tu huruf illah. Tak, qala atas wazan fa'ala. Jadi ain fa'il tu, ain berbetul dengan alif. Ain fa'il tu alif, maka tu dianggap sebagai ghairu salim dan sebagainya lah. Sa'ala, syadda, apa semua tu. Contoh syadda, ambil syadda pula. Syadda asalnya syadada. Tapi sebab sama dua belakang tu da, maka idghamkan, digabungkan, maka berbunyi syadda. 3 huruf lah tu. Syadda mati, da hidup. Jadi 2 dal. Syadd mati, da hidup. Dal yang kedua hidup. Tak. Maka kat situ kita panggil 3 huruf. Mujarrad tidak ada penambahan, cuma dia ghairu salim, tidak selamat. Tidak selamat kisnya apa? Kisnya ada tad'if, iaitu ada mudhaf, ada sabdu. Syadda. Sa'ala kat tengah tu ada hamzah. Sa'ala. Fa'ala, ain fa'il, huruf hamzah, mudah je. Yang seterusnya, wa imma ruba'i mujarrad salimun nahu dahraja. Ruba'i mujarrad, 4 huruf yang tidak ada penambahan, yang salim, selamat. Nahu dahraja. Dahraja ni selamat lah. Atau wazan fa'lala. Tidak ada huruf illah, alif waw ya, tidak ada hamzah, tidak ada tad'if. Dahraja. Tak. Maka itu dipanggil sebagai ruba'i mujarrad salim. Wa imma ruba'i mujarradun ghairu salimin. Ataupun yang keempat, bahagian keempat, ruba'i mujarrad tapi tidak selamat. Nahu waswasa. Sebab apa? Fa'lala. Jadi pada fa'il ada waw. Waswasa fa'lala. Fa'il bertemu dengan waw dah. Tak, fa'la, patut lam fa'il yang pertama juga bertemu dengan waw. Tak, maka dipanggil sebagai ghairu salim. Boleh? Jadi waswasa ni ghairu salim disebabkan ada huruf illah kat depan, waw. Waswasa. Okey. Yang ruba'i mujarrad juga, yang ghairu salim juga, tapi disebabkan mudha'af. Contohnya zalzala. Ada bagi contoh 2 kan. Matan tu pun wa imma ruba'i mujarrad ghairu salimin nahu waswasa. Waswasa tu contoh tidak selamat disebabkan huruf illah kat depan, waw tu. Wazanzala itu disebabkan mudha'af, ada tad'if padanya, zanzala. Okey, boleh jadi orang kritik. Ustaz, pada sulasi betul lah. Nampak jelas lah dia punya sabdu tu syadda. Asal syadada jadi syadda. Saya jelas nampak molek lah tu sabdu dia tu. Maka jadilah mudha'af. Bila mudha'af jadilah ghairu salim. Kat sini zanzala, ada tak satu huruf tu masuk dalam satu huruf yang lain? Tak ada. Zanzala, tak ada satu huruf masuk dalam huruf yang lain. Seperti mana syadda, dal tu masuk dalam dal yang lain jadi syadda. Asalnya syadada. Tak. Jawapannya lain. Jawapannya begini. Pada yang ruba'i, makna mudha'af bagi ruba'i berbeza dengan makna mudha'af bagi sulasi. Makna mudha'af bagi ruba'i ialah
fa fa'il dengan lam fa'il yang pertama dia satu jenis. Tak. Lepas tu ain fa'il dengan lam fa'il yang kedua juga satu jenis yang sama. Tu. Sekarang ni atas wazan, cuba ambil pen masing-masing, tulis. Fa la la. Fa la la. Fa la la. Jadi kita ada huruf fa fa'il, ain fa'il, lam fa'il pertama, lam fa'il kedua. Dalam rubai mujarrad, mujarrad ni nak dikatakan sebagai mudha'af, fa fa'il yang pertama, fa fa'il dengan lam fa'il yang pertama, fa dengan lam yang pertama. Tak. Huruf yang sama. Begitu juga ain fa'il dan juga lam fa'il yang kedua huruf yang sama. Jadi zalzala ni fa fa'il huruf zal, lam fa'il yang pertama huruf zal juga. Okey, selesai kat situ. Lepas tu ain fa'il huruf lam, ain fatul lam fa'il yang kedua huruf lam juga. Tak. Maka itu dipanggil sebagai mudha'af. Fa fa'il dengan lam fa'il yang pertama huruf yang sama, ain fa'il dengan lam fa'il yang kedua huruf yang sama. Jadi hazan zala walaupun tidak ada sabdu kat situ kekal dipanggil sebagai mudha'af. Ada syarat kat sini disebabkan mudha'af. Selesai, nak habiskan sikit lagi. Wa imma thulathi mazidun fihi salim. Seterusnya fa'il thulathi yang mazid, walaupun mazid dia salim. Nahu akrama. Akrama salim, ya salim. Ustaz tu ada hamzah kat depan tu, ya. Cumanya hamzah kat depan tu hamzah yang huruf yang mazid, huruf yang ditambah. Asalnya karuma. Asalnya apa? Karuma. Asalnya karuma, 3 huruf. Okey, karuma. Ada hamzah? Tak ada. Ada huruf illah? Tak ada. Ada tad'if? Tak ada. Maka dia dianggap sebagai salim. Ustaz kat depan tu hamzah tu akrama, tu ditambah. Kita sebut dah tadi, nak dikata salim tak salim kita tengok pada huruf asal. Jadi huruf asal karuma selamat, tak ada apa-apa cacat cela. Walaupun pada zaid tu ada celaan, maka tidak ada masalah, kekal selamat. Dia tak panggil sebagai sakit lah. Tak dipanggil sebagai ghairu salimin. Selesai. Okey, contoh lain. Apa tu? Seterusnya, wa imma thulathi mazidun fihi ghairu salim. Seterusnya sulasi mazid tapi ghairu salim. Nahu au ada. Au ada. Au ada. Au ada atas wazan af'ala lah. Sebab sulasi yang mazid satu huruf atas wazan af'ala. Au ada. Jadi tulis af'ala, bawah tu tulis apa? Au ada. Tengok waw tu. Berbetulan dengan apa? Berbetulan dengan au af'ala, au ada, au. Jadi fa fa'il bertemu dengan waw. Maka fa fa'il tu huruf asal, fa'ala. Tak, huruf asal. Huruf asal bertemu dengan huruf illah. Fa bertemu dengan waw. Fa mana bertentangan dengan, bertembung ataupun berbetulan dengan waw. Maka sebab tu dipanggil sebagai ghairu salim. Sulasi mazid satu huruf tapi ghairu salim. Apa tu? Jadinya waswasa jadi ghairu salim sebab ada huruf illah dan mudha'af, ya ustaz. Itulah saya tengok kat sini. Waswasa. Boleh jadi jugalah. Fikir dah tadi. Waswasa tu boleh jadilah. Sebab dia jadi ghairu salim tu boleh jadi atas sebab dia tu ada huruf illah. Tak. Boleh jadi juga disebabkan dia tu mudha'af. Sebab waswasa zazala sama je. Allah Alam. Habiskan ini, berhenti. Lepas tu mata mengantuk dah. Wa imma rubai mazidun fihi salim. Yang seterusnya rubai mazid, 4 huruf yang ditambah tapi selamat. Asal dahraja tambah tadahraja, tambah ta kat depan. Yang dia tu jelaslah selamatlah. Tak, tidak ada huruf illah langsung pada tadahraja tu.
Wa imma ruba'i mazidun fihi ghairu salim. Yang terakhir ruba'i mazid tapi ghairu salim. Contoh tawaswasa. Tawaswasa. Tawazza apa ni? Tafa'lala. Tafa'lala. Jadi fa'ala. Tengok dia punya fa'il, ain fa'il, lam fa'il. Berbetulan dengan apa? Tafa'lala, tawaswasa. Jadi fa'il tu dah berbetulan dengan waw dah. Maka sebab tu dipanggil ghairu salim, ada huruf illah. Tafa'lala, tawaswasa. Jadi fa'il tu bertemu dengan waw yang pertama tu. Maka sebab tu dipanggil ghairu salimin. Wa yuqalu li hadhil aqsami al-aqsamu thamaniyah. Dan dikatakan bagi jenis-jenis ini, bahagian-bahagian ini dengan nama bahagian-bahagian jenis-jenis yang 8. Selesai kat situ. Kita berbaki satu muka surat lagi, betul tak? Nak habis dalam satu majlis ke dua majlis? Tengok sikit bab ni. Panjang ke pendek? Rasa macam panjang juga. Panjang betul rumit. Kita berhabis dua majlis lah. Aqsamul fi'li as-sab'ah. Bahagian fi'il yang 7 pula ni. Jadi as-sahih, al-misal, al-ajwaf, al-naqis, al-lafif. Dua jenis. Jadi 6 dah. Al-mahmus, al-mudha'af. Kita al-lafif tu kira 2 tu dia angkat 1. Nah, maka jadi 7. As-sahih, al-misal, al-ajwaf, al-naqis, al-lafif, al-mahmus, al-mudha'af. Itu yang kita akan bincang nanti. Dia ada berapa jenis? 7. Kita pecah 2 bahagian lah. Pecah 2 kelas habis. Betul tak? Betul tak? Tengok sikit. Nak habis satu majlis ni rasa berat juga. Sebab dia agak rumit. Tak rumit mana pun. Kita habiskan lagi 2 majlis. Sekarang ni majlis ke berapa je dah? InsyaAllah 2 majlis lagi khatam kitab matan sarah ni, matan bina ni. Orang betul ulang kaji tu yang paling penting je. Belajar tak ulang kaji tak jadi. Ulang kaji sekalipun walaupun sekali apa saya sebut sama. Walaupun sekali baca. Kalau boleh sebelum belajar baca dah sekali. Matan baca matan je. 10 minit, 15 minit. Lepas tu 5 minit pun tak apa. Latih diri dulu dengan baca, sekali baca. Lepas tu dalam kelas fokus tak faham tanya. Lepas kelas baca paling kurang sekali. Tak nak mesti sekali paling kurang. Tu paling kurang tu. Ulama dulu tak nak khabar lah 500 kali baca. Kita sekali kena paksa diri lah. Kena baca juga. Jangan belajar jenis tak study. Tak ada kesan benda nanti. Tu nasihat saya ikhlas daripada saya. Nak ada kesan belajar, nak nampak peningkatan ilmu, mesti ulang kaji walaupun sekali. Lepas belajar duduk kejap, tengok bab ustaz ajar apa dia. Tak. Tu kalau boleh baca syarah sikit-sikit. Cukup sekadar tu ngantuk mata ni kita pun. Dan insya-Allah hari ni confirm insya-Allah 2 kali lagi kita khatam. Okey, saya buka soalan kalau ada soalan. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan tak? Kita tak buat lagi. Saya syadar nak buat ni. Apa tu Google Meet. Nak sembang sama kita. Tak buat. Tak ada soalan. InsyaAllah dah pukul 10, 8 minit dah. Masing-masing esok nak tidur. Nak kerja apa semua nak bertugas. Okey, cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.